Assalamualaikum dan selamat malam geng. Bersama saya kembali CFW Motovlog. Okey. Sekarang ni jam sekarang menunjukkan pukul 12.30 geng. Dan alhamdulillah cuaca pun okey. Okey, untuk kisah malam ni saya nak sambung cerita pasal warden saya geng. Warden saya atau dia lebih dikenali sebagai Cik Awang lah. Sebenarnya Cik Awang ni dia mempunyai beberapa kisah yang boleh dikatakan misteri dan seram juga geng. Dan untuk malam ni saya nak cerita dekat korang kisah waktu dia pergi memancing dulu. Tapi sebelum tu, kepada korang yang belum subscribe channel saya, boleh tekan button subscribe yang berada di bawah geng. Okey, terima kasih kepada yang dah tekan dan juga kepada yang dah support channel saya. Jadi tanpa buang masa, jom saya mulakanlah konten saya. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi sebelum tu, jom geng kita layan intro dulu geng. Okey, jom. Okey geng. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama saya kembali geng. Okey, jadi sekarang saya dah berada di jalan kampung saya ni. Okey geng, cerita ni bermula waktu warden saya atau Cik Awang hendak pergi keluar bermancing geng, bersama dengan rakan dia lah. Tak saya nama gelar rakan dia tu Wak Dik. Jadi malam tu Cik Awang dengan rakan dia ni hendak pergi memancing di salah satu port yang agak kira okey lagi. Beliau memulakan perjalanan selepas isyak, dan bila dah sampai ke lokasi memancing tersebut kira-kira dalam pukul 11 malam. Jadi dah selesai parking semua. Waktu hendak menurunkan barang-barang mancing, Cik Awang dengan rakannya ni disambut dengan satu fenomena, iaitu ada semacam satu berbola api geng. Tapi berbola api tu macam melintas lah di hadapan mereka berdua. Jadi Cik Awang dengan rakannya ni pun terkejut lah. Dah terkejut tu, tapi Cik Awang ni dia diam je lah. Cuma rakan dia bertanya, benda apa tu Wang? Kata dia lah. Jadi Cik Awang saya ni dia dah biasa dan faham kan. Jadi dia pun diam je lah. Cuma dia ada cakap tak pasti, cuma mungkin di tempat saya benda tu dipanggil apa, 77. Tapi Cik Awang berkata lagi dengan rakannya, dan juga biasa di kampung aku lah, kalau benda-benda macam ni berlaku, kita orang tak akan tegur. Jadi okey lah. Jadi rakannya pun dah faham benda tu, kata dia berlalu cuma melintas di depan dia dan terus hilang lagi. Jadi diorang dah selesai keluarkan barang mancing. Jadi Cik Awang dengan rakannya berdua pun pergilah ke spot memancing tersebut sambil membawa beberapa batang joran, umpan dan barang-barang lain lah. Jadi ni dah Cik Awang dah dapat spot dia lah kan, bersama rakan dia. Waktu nak duduk ni, tiba-tiba mereka berdua dikejutkan lagi dengan dengan tiba-tiba ada salah satu pokok tempat dia orang berteduh untuk duduk tu pada malam tu tiba-tiba bergoyang, tapi angin satu pun tak ada lagi. Angin memang tak ada malam tu, tapi cuaca sejuk lah kata Cik Awang. Cuma pokok bergoyang dengan agak kuat, macam ibarat digoyangkan lagi. Jadi Cik Awang pun apalah, mungkin ada binatang ke kat pokok tu kan. Jadi dia pun teruslah membaling joran dia. Dah lepas lekatkan umpan, baling joran, tunggu masa nak tunggu ikan makan tu, Cik Awang ni dia perasan dekat tempat dia duduk tu, kalau dia kata, kalau dia pandang depan ada satu macam jambatan ni. Dekat jambatan tu dia tak pasti sosok apa, tapi sosoknya tu seakan-akan berpakaian putih dan ibarat membawa jaring yang diletakkan di bahu bagi. Dibawa jaring lah, kira mungkin mancing. Tapi yang peliknya, sosok yang dikatakan lembaga berjubah putih tu
dalam berapa detik, bila sosok tu mula Cik Awang nampak dekat jambatan tengah berjalan kan, tiba-tiba dia berubah tempat. Jadi Cik Awang terkejut sebab tiba-tiba Cik Awang ternampak lembaga berjubah putih tu berada di hujung jalan tu lah. Okay geng, jadi dah lepas penampakan yang dilihat oleh Cik Awang tu, sosok lembaga yang tadi berada di jambatan lalu berubah tempat ke hujung jalan dan tiba-tiba berubah tempat lagi, hendak masuk ke salah satu macam kawasan spot tempat mancing tu, tapi dia berada di sebelah kiri Cik Awang lah, kira agak jauh jugalah. Tapi pandangan mata ternampak lah. Dan Cik Awang pun berkata dalam hati lah, siapa orang yang berjubah ni kan, sebab dia punya pergerakan tu terlalu cepat lagi. Beberapa detik mula kat sini, beberapa detik lagi dah kat tempat lain, dan beberapa detik lagi dah sampai dah tempat yang nak spot mancing tu lah. Dan dia lihat terlibat yang berpakai jubah tu. Bila dia lihat lama-lama, baru dia nampaklah sosoknya seakan pakcik tua lah. Pakcik dah berumur juga, dah berusia, dah tak banyak cakap. Dia dah tahu dah benda ni tak mungkin lah manusia biasa kan. Jadi Cik Awang pun terus kemas-kemas joran dia, terus kemas-kemas umpan dia, dan dia pun teruslah masuk ke dalam kenderaan sambil dia beritahu lah rakan dia tu, Wak Dik tadi tu, Wak, aku masuk dululah. Jadi kawan dia tu pun dah pelik, kenapa cepat sangat kemas ni kan. Jadi rakan dia pun terpaksalah berkemas-kemas juga masuk dalam kereta. Jadi diorang pun singgah kat Mama sebelum nak balik lah. Diorang lepak dulu dekat Mama, sambil tu ceritalah gini. Barulah Wak Dik pun perasan juga, memang ada pokok bergoyang, bau api, tapi Wak Dik tu dia tak nampak terlibat pakcik yang berjubah putih tu geng, yang membawa joran tu. Tadi dah lepas ngetek apa semua, jadi Cik Awang dan rakan dia pun balik semula ke quarters pusat latihan tu. Waktu nak sebelum masuk tidur, kata dia waktu tu dah jam dekat pukul 1 pagi. Cik Awang bermimpi geng. Bermimpi dia dapat memancing satu ikan siakap, tapi ikan siakap tu berukuran agak besar dan tak masuk akal kata dia. Memang sangat-sangat besar, tapi tak tahulah mungkin besarnya macam mana. Dan masa dia mancing tu tiba-tiba joran dia patah dalam mimpi tu lah. Dan waktu joran dia patah tu, dia tersedar dan dia merasa kaki dia tu, masa tersedar tu, dan ibarat kaki ni direntap dengan sesuatu lagi. Ibarat macam ada orang rentap lah kaki Cik Awang ni. Jadi Cik Awang pun terkejut lah. Dia terkejut, dia pun bangun. Dan dia bangun, barulah dia tahu yang dia dah tidur dalam 2 jam. Sebab masa tu jam dah pukul 3. Jadi dia pun nak pergi ke bilik air lah, mungkin untuk membersihkan badan dan diri apa semua. Dah selesai keluar dari bilik air tu, di lantai dapur quarters tu, tiba-tiba ada 2 ekor ikan duri geng yang terbaring. Tak tahu dapat dari mana atau datang dari mana, sebab Cik Awang tak dapat ikan malam tu. Jadi rasa pelik lah, ikan duri tu kenapa tiba-tiba boleh berada di sini kan, di lantai tersebut, lantai quartersnya. Cuma Cik Awang dia tak sentuh ikan tu. Dia cuma tutup dengan salah satu bekas lah, kira bekas yang jernih. Jadi dia pun terus sambung tidur. Alhamdulillah masa dia sambung tidur balik tak ada mimpi apa-apa lah. Cuma keesokan paginya, waktu dia bangun pagi, dia melihat ikan yang ditutup dengan bekas dan dia ditindih dengan barang tu, ikan tu dah tak ada lagi. Dan benda tu, lokasi tempat dia tutup barang dan dia dah tindih dengan benda lah bagi tak nak ikan tu lari ke apa, pun tak berubah, tetap kat situ. Ibarat macam ada orang buka dan orang letak balik bekas dan bekas tutup tu di tempat yang sama. Jadi Cik Awang pelik sebab waktu masa dia duduk dekat quarters tu, dia masih bujang dan dia duduk seorang lah. Jadi dia pun pelik lah, takkanlah ada siapa-siapa ke yang masuk kan. Dan lepas dia melihat fenomena tersebut yang ikan tu dah tak ada, barulah dia rasa macam badan tak sedap lagi. Badan tak sedap apa semualah. Jadi Cik Awang pun kontak balik kawan dia yang mancing dengan dia tu. Tanya-tanya gini, kira Cik Awang tu macam nak minta air lah kan, mungkin bagi pulihkan semangat atau apa. Dapatlah kontak
Kontak satu makcik ni kata kata Cik Awang, makcik ni digelarkan dengan gelaran Mak Jah. Mak Jah ke Mak Mah. Jadi bila dah sampai ke rumah, mungkin saya ingat Mak Jah lah sampai rumah Mak Jah tu, Mak Jah sambutlah Cik Awang kan. Bila dah sampai depan rumah dia, dan Mak Jah cakap, "Hai, bawa kawan ke?" Jadi Cik Awang terkejut lah, sebab waktu tu pun memang Cik Awang seorang, dan dia pergi waktu tu siang sebelum asar kata dia. Jadi Cik Awang bercerita, tak ada, saya seorang je. Habis dalam kereta tu siapa, kata Mak Jah. Cik Awang dah mulalah rasa pelik kan. Dan Cik Awang tengok dalam kereta tak ada. Bila Cik Awang pandang balik ke arah Mak Jah cuma senyum je lah, dan dia persilakan Cik Awang masuk ke rumahnya. Jadi dipendekkan cerita, dah selesai mungkin dibaca-bacakan surah dekat dalam air tersebut untuk Cik Awang mandi dan minum 3 asar berturut-turut lagi. Jadi dalam rumah tu, kata Mak Jah ceritalah dia nampak seorang pakcik tua berjubah dan membawa jaring ada dalam kereta di bahagian tempat duduk belakang kereta Cik Awang. Jadi Cik Awang terkejut lah, takkan pakcik ni kan. Bila saya cerita macam ni itulah aduh. Dia punya rasa tu ada lagi. Okay, sambung baik cerita lah. Jadi dah lepas dapat air dan mandi 3 asar. Jadi kiranya waktu selepas asar 3 kali asar berturut-turut lah, 3 hari berturut-turut kena mandi air yang disediakan oleh Mak Jah tu. Alhamdulillah, terus dengan izin Allah, badan Cik Awang terus okey lah. Dah tak rasa berat. Kalau tak ada rasa macam berat, macam ada sesuatu yang dia tanggung. Jadi lepas dah gitu-gitu, Cik Awang pun ceritalah semua sekali kisah apa yang dia alami malam tu dengan Wak Dik dan beberapa orang rakannya lah. Cuma Wak Dik tu macam tu lah, dia kata dia memang tak perasan ada terlibat pakcik berjubah putih Allah. Tadi semasa saya bercerita pasal yang pakcik berjubah putih apa semua tu, itu lagi rasa macam ada sesuatu yang memerhati Tapi saya rasa macam memerhati dari jauh. Tapi mungkin tu perasaan kan. Macam dalam video yang saya kongsi juga sebelum ni kalau kita bawa motor sambil bercerita pasal kisah-kisah macam ni kan, mesti macam ada satu feel yang lain lagi. Dia berbeza melainkan kalau kita pergi ride mana-mana saja ride niatnya memang bawa motor kan, ride. Perasaan tu tak ada sumpah wallah. Memang masuklah mana-mana jalan yang gelap ke apa, memang rasa biasa je. Ini kalau cerita macam ni memang dia punya vibe lah kan, vibe dia punya aura tu. Atau mungkin ni perasaan lagi kan. Biasa kalau kita nak cerita tu kan, kita macam kena faham keseluruhan cerita tersebut untuk kita ceritakan balik kepada orang lain, biar orang lain pun faham lah apa yang kita sampaikan kan. Mungkin saya terbawa-bawa lah cerita ni. Okey sekarang ni saya dah sampai depan kampung. Jadi macam mana dengan cerita yang saya kongsikan pada malam ni. Minta maaf lagi sebab memang ceritanya tu sebenarnya panjang, tapi saya ringkas-ringkaskan lah. Saya ambil beberapa poin yang penting. Dan sekarang pun jam menunjukkan pukul 12.50 kira 10 minit je lah saya cerita ni. Okey jadi tapi macam mana pun anggap kisah yang saya cerita pada malam ni sebagai hiburan je sebagai hiburan je lah untuk saya berkongsi dengan awak semua pengalaman warden saya ni, atau lebih dikenali sebagai nama Cik Awang lah.
Okey geng, saya rasa cerita saya pada malam ni memang sampai di sini. InsyaAllah geng, kita akan jumpa di next content uh, InsyaAllah next content. Tengok kalau saya okey, saya buat video saya ride geng. InsyaAllah lah geng. Jadi okey geng, kita jumpa next content. Sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih geng kepada yang dah support channel saya. Terima kasih juga kepada dah subscribe, like dan share. Saya nak minta maaf juga sekiranya saya ada buat salah. Saya nak minta ampun dan maaf. Dan juga saya nak cakap selamat menyambut bulan Ramadan ni geng. Besok kita puasa. Besok kita puasa. Jadi okey geng, kita jumpa next content. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam. Okey geng, jom.